Okay, good evening, selamat petang. Okay, kita sambung kelas hari ini berpandukan format baharu pentaksiran sumatif peperiksaan yang akan diadakan pada bulan Januari nanti untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, kita teruskan program Loving Bahasa kita dengan tumpuan kita hari ini sekali lagi kepada format baharu ini. So, format baharu dikenali sebagai pentaksiran sumatif peperiksaan akhir tahun bagi pelajar-pelajar darjah 4, 5 dan 6. Bahasa Melayu tahun 4, 5 dan 6. Dan dari segi format peperiksaan saya dah beritahu sama saja. Tak kira kamu dah tahun 4 ke 5 ke 6. Format sama saja. What the standard 6 students do, you will also do same thing. Tapi hanya aras kesukaran lain. Like standard 6 question will be harder. Standard 4 quite easy. Like that, only that difference. But dari segi format sama saja. Okay. Ujian ini dikenali sebagai ujian bertulis, pemahaman dan penulisan. Dan untuk bahagian pemahaman seperti biasa ada objektif, ada subjektif, penulisan ada 2 latihan, tapi peperiksaan sekarang semuanya dibuat dalam satu kertas saja. You seek for exam once only. Bukan macam dulu ada paper 1, paper 2. Sekarang tak ada. Okey, satu kertas sahaja. Dan kandungan dalam kertas ini pentaksiran sumatif tahun 4, 5, 6 ini kamu tengok ada 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A diberi 10 markah dan ini merupakan bahagian tata bahasa yang ada soalan aneka pilihan macam A, B, C, D. Juga ada pemahaman, bahagian pemahaman juga, pemahaman teks. Teks ni boleh jadi teks tunggal macam dulu, satu petikan saja ataupun pelbagai petikan. Maybe 2 or even 3 petikan. They'll give you. So, dia akan labelkan sebagai bahan 1, bahan 2. Your job is to read instructions, read all the petikan, then only answer the questions. Okay? Bahagian B subjektif lah. Samalah pemahaman petikan dan tata bahasa, tapi dalam bentuk subjektif ada pelbagai jenis soalan. Kena tulis dengan tangan kamu sendiri, kena tandakan betul, tandakan salah, isi tempat kosong, macam-macam soalan dalam bahagian B. Di sini juga ada kemahiran berfikir, contohnya pada pendapat anda sebagai seorang rakan, bagaimanakah anda dapat membantu kawan anda, all these kind of questions. Okay, kebatlah soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan bahagian C, the brand new syllabus ialah penulisan perenggan. Kamu diberi 1 soalan dan tulis 1 perenggan tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Dan akhir sekali ialah bahagian D, karangan macam dulu juga. 50 hingga 80 patah perkataan, penulisan karangan 1 soalan sahaja. Okay. Dan dalam bahagian C dan D, kamu diberi grafik. Ini something new. Kamu diberi grafik, kamu tengok grafik baru jawab soalan. Kena faham grafik, mesti boleh analyze, boleh analisis grafik untuk memahami apakah kandungannya, baru kamu akan tulis jawapan kamu. Okey, jumlah markah 50 dan jumlah masa untuk kamu ialah 1 jam 15 minit. Ini masa biasa. Sejak peperiksaan UPSR dulu memang masanya ialah 1 jam 15 minit setiap peperiksaan. Okey, kamu boleh screenshot yang ini ya. Ini syllabus. Bagi mereka yang berdapat, kamu screenshot, inilah syllabus kamu. Okey, hari ini kita lihat lebih lanjut format baharu penulisan perenggan. Okey, dalam penulisan perenggan ini, kamu biasanya diberi soalan yang berkaitan dengan FC. You know what is FC? Not football club. What is FC? Kamu diberi dalam soalan ini, kamu selalunya diberi bahan grafik. Dia bagi grafik macam ni. Dan ada 2 aspek soalan ditanya, F and C. What is FC? Siapa tahu FC? F ialah faedah-faedah. Dan C apa? Cara. C ialah cara. Okey. Jadi faedah, manfaat, kebaikan, kepentingan. Semua perkataan ini sama maksudnya. Dan cara, langkah, usaha, kaedah, semua perkataan ini juga membawa maksud yang sama. Contohnya dia bagi gambar macam inilah. Ini gambar yang diberi kepada kamu. Okey, seorang doktor
Dia menunjukkan pelbagai jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi apa? Soalan tanya faedah-faedah mengamalkan pemakanan apa ni? Pemakanan yang sihat. Jadi kamu carilah faedah-faedah pemakanan sihat, pemakanan seimbang ataupun pemakanan berdasarkan pinggan sihat Malaysia dan kamu tuliskan faedah itu dalam satu perenggan. Ingat, penulisan perenggan mesti ada grafik. Bahagian C dan bahagian D mesti diberi grafik. Kamu study the graphic, you try to understand the graphic, lepas tu baru kamu cuba mencari idea dan menjawab soalan. Okey, contohnya katakan kamu diberi grafik macam ni. Ini tentang apa? Ini sukan apa? Berbasikal. Sukan berbasikal. Okey, ataupun aktiviti riadah berbasikal bersama kawan-kawan contohnya. Aktiviti riadah. Kalau ditanya FC, faedah-faedah, apa faedah berbasikal? Jadi kamu kena tuliskan dalam satu perenggan pendapat kamu tentang faedah berbasikal. Okey? Itu nombor satu grafik. Ini pula apa? Tengok grafik, kamu mesti kena faham. Bergotong royong. Bergotong royong. Okey, ini adalah aktiviti gotong royong. Okey, aktiviti gotong royong, amalan bergotong royong dalam kalangan masyarakat. Soalan mungkin tanya, apakah faedah-faedah bergotong royong? So you must be able to answer in one paragraph. Your opinion in one paragraph tentang faedah-faedah amalan bergotong royong. Yang ini pula apa? Gambar-gambar ini grafik. Amalan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Okey, pemakanan yang sehat, elakkan obesiti, bersenam, minum air, okey, jaga berat badan. So semua diberi dalam bentuk grafik. So you have to understand the graphic. They won't give you real pictures. Semuanya grafik. Jadi kamu kena analisis grafik itu dan lepas itu kena tulis. Contohnya di sini ditanya C. C ialah cara-cara mengamalkan gaya hidup yang sehat. You can see here, senaman. Menjaga berat badan, makan makanan yang seimbang, minum air yang secukupnya. Semua ada di sini. Okey? Grafik ini pula tentang apa? Bersenam. Bersukan. Pelbagai jenis sukan ditunjukkan di sini. Tengok, sukan bola tampar, tenis, badminton, pingpong, taekwondo, bermain skuter dan sebagainya. Semua pelbagai jenis aktiviti riadah dan sukan ditunjukkan di sini. Soalan akan tanya apa? Definitely soalan akan tanya apa? F or C? F. Faedah-faedah. Mesti keluar soalan tentang faedah-faedah. Jadi kamu hanya perlu menulis dalam satu perenggan faedah-faedah bersukan. Okey, ini pula aktiviti apa? Bersama keluarga. Bersama keluarga. Berkelah. Kamu tengok gambar pun kamu tahu ini aktiviti berkelah bersama keluarga. Tapi perkataan berkelah tidak akan ada dalam soalan. You have to be very careful. They are not going to give you, they are not going to suggest you the topic. Topic you have to decide. Sama juga untuk karangan bahagian D pun. Bahagian C dan D, you look at the graphic, you make your decisions. This is something new and this is how they make things difficult for you. Jadi kita akan buat banyak latihan dalam kelas kita supaya kita boleh jawab soalan ini dengan baik. Okey, penulisan perenggan ini, soalan ini berkelah bersama keluarga. Soalan akan diberi macam ni. Grafik di bawah menunjukkan aktiviti bersama keluarga. Okeylah, aktiviti ini bersama keluarga. Tulis pendapat kamu tentang faedah-faedah daripada aktiviti yang dijalankan. Aktiviti apa tidak disebut. Tidak disebut aktiviti apa tidak disebut. Kita kena faham sendiri. Jawapan kamu hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Jadi kamu boleh guna teknik Cikgu Sigus, kamu boleh guna teknik mnemonik untuk mencari idea pandangan kamu tentang faedah-faedah berkelah bersama keluarga. Jadi kamu boleh cari idea daripada perkataan berkelah itu sendiri. Kita guna teknik mnemonik. Contohnya untuk I kita dapat eratkan silaturahim. Aktiviti berkelah ini sudah pasti mengeratkan silaturahim dalam kalangan anggota keluarga.
silaturahim ialah hubungan persaudaraan, okey? Dan rehatkan minda ataupun kamu nak kata kurangkan stres ataupun memanfaatkan masa cuti sekolah. Mnemonik ini kamu tak perlu lengkapkan semua. Cari seberapa banyak idea yang cukup. 4 idea sudah cukup sebab kamu nak tulis dalam 4 ayat saja. 4 ayat sudah mencecah lebih 40 patah perkataan. It will be almost 50 words. 4 sentences. 4 good sentences will be 50 words. Okay, jadi inilah cara penulisan perenggan. Penulisan perenggan. Bolehkah saya mula dengan antara faedah-faedah? Tidak boleh. Tak boleh. Ini sudah salah. Jadi saya kena mula dengan antara faedah. Okay, antara faedah berkelah bersama keluarga ialah mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga. Okay. Selain itu. Do you want to read this one? No. Wait. I'll show you the full answer. Okay, cikgu. Okay. Ketika perkelahan apa yang berlaku dan di samping itu ahli keluarga pun juga boleh bekerjasama bagi awal dengan tebing. Saya guna 49 patah perkataan. Okey, Puan Rasan, bacakan jawapan saya penulisan perenggan ini. Okey, cikgu. Antara faedah berkelah bersama keluarga ialah mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga. Selain itu, perkelaan dapat merehatkan minda, mengurangkan stres yang dialami oleh ibu bapa dan anak-anak. Ketika berkelahan, berbagai aktiviti yang menarik dapat diadakan bagi memanfaatkan masa lapang pada cuti sekolah. Di samping itu, ahli-ahli keluarga juga boleh bekerja sama bagai awal dengan tebing sewaktu aktiviti perkelahan. Okey, jadi inilah cara kita menjawab penulisan perenggan. Sir, can we start like aktiviti bersama keluarga membawa banyak kebaikan like that, can I say? Can, tak salah. Kamu nak tulis pada pendapat anda boleh. Aktiviti berkelah bersama keluarga membawa banyak faedah boleh. Or you can straight away go straight to the point. Okey, kamu nak tulis satu isi dengan huraian dan contoh-contoh boleh. Kamu nak tulis 2 isi boleh. Okey. Yang penting penulisan perenggan kamu ni berkaitan dengan soalan, iaitu faedah-faedah bahan yang diberi, iaitu bahan tentang berkelah. Ini mesti berkaitan dengan faedah. Your opinion about faedah berkelah. Itu saja, dan jangan lupa ikut arahan, jangan lebih 50 patah perkataan. 1 or 2 words, I'm sure your teachers won't mind. 1 or 2 words extra is okay, tapi jangan tulis terlalu panjang sebab kamu ada 4 kerja nak buat dalam latihan ini. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Because you're going to sit for the exam one shot. All 4 bahagian sekali perlu dibuat. Jadi ingat, inilah penulisan perenggan format baharu, something very new. Jadi kamu mesti buat banyak latihan, melihat grafik dan mentafsir bahan-bahan grafik supaya kamu faham. Berdasarkan grafik, kamu tentukan tajuk dan cari idea dan tulis jawapannya lengkap. Okey, ada soalan tentang bahan grafik? Tak, cikgu.